Ada puan. Iman Nur Hakim, Ada puan. Nurul Najihah, Ada puan. Nur Alia Kristina, Ada puan. Nazrul Fahmi kan? Tak masuk lagi nama ya? Dah start lah, Puan. Oh, mungkin saya tak tengok. Kejap saya tengok balik Fakrul Suyuf ni boleh tak? Siapa-siapa tolong bagi tahu dalam grup, Zat? Ke dia tak? Macam mana? Tolong, Zat. Okay, Nazrul Fahmi. Seorang lagi, Haziq Irsyad. Adakah Haziq Irsyad dalam ni? Saya puan. Adakah nama Haziq Irsyad dalam ni? Ada. Okay, seorang lagi. Nazrul Fahmi atas kali ni ya? Betul tak? Betul, Puan. So cukuplah kita 13 orang, okay? Okay, untuk hari ini, you all dah masuk SIDOS ke? Saya belum setting apa-apa lagi. Mungkin, betul lah saya tak setting apa-apa lagi. Okay, tak apa. Untuk hari ini kita akan terus masuk untuk topik yang pertama di bawah LLO yang pertama iaitu iaitu membincangkan okey. Di bawah LLO yang pertama iaitu membincangkan pengertian Islam, iman dan juga ihsan. Okey, membincangkan pengertian Islam, iman dan juga ihsan. Okey. Saya tak pasti saya explain kat dalam kelas ni ke kelas mana yang saya ada lukis sebatang pokok tu. Kelas ni ke kelas mana? Bukan kelas ni dalam minggu ni. Bukan puan. Bukan, Puan. Bukan puan. Right. So, seperti mana yang kita telah maklum, okey, kita sedia maklum. Sebenarnya kita ni tak boleh keluar daripada 3 cabang, 3 furuk. Okey, 3 cabang utama ni lah, Islam, iman dan juga ihsan. Okey, yang mana apa laksanaan rukun iman, rukun Islam dan ihsan tu adalah mencakupi bidang akidah, syariah dan juga akhlak. Ingatlah. Okey, yang mana rukun iman tu melambangkan kita punya kepercayaan kita iaitu akidah. Islam pula adalah melambangkan amalan kita, pengamalan kita iaitu syariah. Okey, dan ihsan adalah akhlak kita. Okey, ihsan adalah akhlak kita iaitu aksesori tambahan. Okey, selepas kita mengaku membenarkan dalam hati kita, mengaku dengan lidah dan kita mengamalkan dengan seluruh anggota badan kita, akhlak ni merupakan uh, perhiasan. Okey, perhiasan diri kita.
Okey, bila mana kita dah memperelokkan akidah kita, memperelokkan syariah kita, maka akhlak kita yang baik akan terpancar lah. That's why lah 3 benda ni, 3 konsep ni, 3 cabang ini, 3 furuk ini, 3 dimensi ini tak boleh lari daripada tasawur Islam. Tak boleh lari daripada ibadah seharian kita ataupun amalan seharian kita. Alright. Okey. Jadi fokus utama kita adalah untuk membincangkan pengertian Islam, iman dan juga ihsan, yang mana kita akan sentuh berkenaan dengan tasawur Islam, okey, dan mengenal pasti kepentingan dan faedah memahami konsep tasawur Islam. Okey, kemudian kita perlu faham, kita perlu kenal ciri-ciri kesempurnaan Islam. Bagaimana yang dikatakan Islam tu sempurna tu macam mana? Kita nak lawan balik agama yang lain. Bukan dalam konteks nak melawan agama siapa yang baik, cumanya bila mana ada perbahasan, okey, bila mana ada dialog, okey, antara agama, kita nak mempertahankan ciri-ciri kesempurnaan Islam tu. So apa benda yang kita nak pertahankan? Apa benda yang kita nak hujahkan? Okey, apa bukti hujah-hujah kita tu bersifat tekal? Apa bukti yang menunjukkan hujah-hujah kita berkenaan dengan Islam ni sempurna tu kat mana? Okey. That's why kita kena tengok ciri-ciri kesempurnaan Islam. Dan yang seterusnya menerangkan pengertian iman dan juga pembahagian dia. Okey, pengertian rukun iman ni. Kemudian kaedah menjaga dan mempertikatkan iman. Okey, nak jaga iman. Iman kita ni sentiasa berkurang dan sentiasa bertambah. Al-imanu yazid wa yanqus. Yazid wa yanqus, bertambah dan sentiasa berkurang. Itulah iman bagi manusia. Okey, sentiasa bertambah dan berkurang, dan kita ni mesti berusaha untuk sentiasa menambah iman kita. Nah, iman para malaikat sentiasa akan bertambah, tidak akan berkurang. Tu iman para malaikat. Okey. Jadi iman manusia ni yazid wa yanqus. Yazid wa yanqus. Siapa nama Yazid? Yazid ni bertambah. Wa yanqus, berkurang. Kan? Sentiasa bertambah dan berkurang. Okey, so ada kaedah-kaedah untuk kita mempertingkatkan amalan, mempertingkatkan iman kita ni. Seterusnya menerangkan pengertian ihsan dan permasalahannya. Kita tengok satu persatu, okey? Okey, nota ni siapa yang dah explore dalam maklumat berkaitan khusus, saya ada masukkan. Okey, dalam SIDOS pun ada, tapi sebabkan saya tak buat lagi enrolment key sebab SIDOS saya problem. Kita tak tahu masalah apa. Okey, nanti saya create enrolment key. Nota ni adalah nota yang sama sahaja yang dibekalkan oleh penyelaras khusus lah. Okey, sama seperti mana yang saya masukkan dalam link Myla tu. Okey, siapa dah explore dah? Siapa dah buka dah nota ni? Saya ada masukkan semua dalam tu. Ke baru tengok pagi tadi? Tak buka lagi? Dah buka ke belum? Belum. Belum puan. Belum lagi puan. Lepas ni buka Kemudian seterusnya adalah pengertian tasawur Islam. Kita tengok tasawur Islam ni apa? Cara hidup Islam. Okey, cara hidup Islam. Gambaran rupa bentuk sesuatu. Ini dari sudut bahasa lah. Okey, asas kepada tasawur Islam ialah pengertian Islam sebagai agama ketuhanan yang bermaksud bahawa Islam itu diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala keunikan dan kesempurnaan yang tiada tolok bandingnya lah dengan agama yang lain. Okey, tahun 2017, 2018 senior-senior kamu ada ambil satu kursus, saya lupa lah tajuk. Nama kursus tu adalah lupa pula. Subhanallah. Sains, teknologi dan kejuruteraan dalam Islam. Tapi kohort kamu dah mansuh dah tajuk tu. Kenapa saya sentuh ni? Sebab
dalam kursus tu, sains, teknologi dan kejuruteraan dalam Islam tu, dia memfokuskan berkenaan dengan hubung kait amalan kehidupan seharian kita berdasarkan kepada fakta saintifik. Fakta saintifik tu pula dikaitkan dengan dalil-dalil dalam Al-Quran. Dikaitkan dengan dalil dalam Al-Quran. Banyak benda lah. Okey, banyak benda yang saya suka mengajar subjek tu kerana apa? Sebab dia dalam silibus tu dia bagi contoh saya bagi contoh berkhitan dan juga berkhatan. Berkaitan dan juga berkaitan fakta saintifik menurut hadis dan juga Al-Quran. So dibahaskan berkenaan dengan amalan-amalan tu. Kan seronok. Seronok. Saya ter um, terkesan bila kita tengok dekat sini keunikan dan kesempurnaan yang tiada tolok bandingnya dengan agama yang lain. So bila belajar kursus tu memang kita nampak sebenarnya sains dan teknologi ni memang tak terpisah langsung daripada Al-Quran. Pertama sekarang ni betapa ramainya orang Islam yang menjauhi Al-Quran, tetapi kita perlu ingat satu benda, betapa ramainya orang kafir, orang bukan Islam yang semakin mendekati Al-Quran. Sebab apa? Sebab dia nak mencari gali fakta-fakta yang saintifik yang memang dah lama dah wujud dalam Al-Quran. Memang lama dah sentuh dalam Al-Quran dan juga hadis. Dan juga As-Sunnah. Kita semakin menjauhi Al-Quran, malangnya. Tapi ramainya orang Yahudi dan Nasara ni yang makin mendekati Al-Quran. Kan makin mendekati Al-Quran. Dan depa ni agenda Yahudi ni dia akan buat satu benda, bermacam-macam benda yang boleh kita semakin lupa, semakin alpa, semakin lara dengan Al-Quran dan juga hadis. Bahaya. That's why lah kita ni jangan kita lupa. Jangan kita lupa. Jangan kita alpa dan jangan kita lara dengan Al-Quran. Jangan sesekali tinggal Al-Quran. Jangan tepuk dada kita bangga dengan diri sendiri. Oh, aku ni pakar programming, aku ni pakar matematik, aku pakar sains, aku pakar IT, aku pakar itu, aku pakar ini. Tapi ingat, okay, sebelum nak tabik, nak tepuk dada tu, nak mengaku aku ni pakar, suluh diri kita dulu. Kita pakar tak Al-Quran? Kita reti baca Al-Quran tak? Sebab apa saya cakap macam tu? Sebabnya Al-Quran yang ajak semua tu. Daripada Al-Quran. Sains tu bermula dengan Al-Quran. Ada disentuh dalam Al-Quran. Faktor-faktor alami yang ada dalam kehidupan seharian kita ni, tak kira lah benda apa sekalipun. Okey, kitaran siang dan malam, perubahan siang dan malam, perubahan bulan, matahari, apa semua tu ada kaitan dengan Islam. Semua ada kaitan dengan Islam. That's why saya kata jangan tepuk dada, jangan bangga sangat. Okey, kita ni pakai itu, pakai ini kalau kita tak kenal Quran. Alright. So tasawur Islam terbentuk daripada wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, gambaran yang menyeluruh tentang isi kandungan ajaran Islam yang meliputi aspek akidah, ibadah dan juga akhlak. 3 cabang yang kita sebut tadi. Apa dia? Iman, Islam dan juga ihsan tadi. Alright. Ini adalah definisi Islam. Okey, sebelum kita masuk definisi Islam, okey, kita kena faham dulu kenapa, di mana, dan sebenarnya tiga cabang ni kita nak analogikan macam mana. Okey, saya cuba lukis lah. Saya cuba lukis walaupun tak pandai lukis sangat. Okey. Saya cuba lukis. Okey, ni akar pokok lah. Okey, akar pokok. Kemudian ada dia punya ranting-ranting, dahan dan sebagainya.
Kemudian ada ni daun-daunan yang hijau. Okey, daun. Kemudian ada aksesori tambahan. Apa dia? Kalau pokok buah lah. Buah apa? Buah apple. Buah apple ke, buah nangka ke, buah buah apa-apa sajalah. Buah durian ke, buah apa-apa dah. Okey. So, saya nak bahagikan. Okey, saya nak bahagikan. Saya ambil warna kuning. Okey, ni bahagian satu, bahagian dua, yang apa ni? Ni. Yang buah-buahan ni bahagian tiga. Kalaulah saya kata, okey, antara iman, Islam dan ihsan, kat mana yang boleh kita umpamakan antara semua ni? Okey, contohnya nombor satu, okey, nombor satu ni kita nak umpamakan iman, Islam atau ihsan. Nombor satu. Boleh cuba. Agak-agak nombor satu ni gambaran bagi iman ke, Islam ke, ihsan. Cepat. Kah? Hairul Adib sebut iman. Lagi ada jawapan lain tak? Islam. Irsyad sebut Islam. Lagi ada gambaran lain tak? Okey, saya tanya Adib lah. Kalau Adib sebut satu ni iman, yang nombor dua ni apa, Adib? Okey, yang dua Islam. Yang ketiga akhlak lah ya? Sorry, ihsan. Okey. Irsyad. Okey, Irsyad. Irsyad kalau sebut nombor satu Islam, nombor dua apa dia? Mana Irsyad tadi? Tak apa. Sebut je. Kita nak belajar, kita sama-sama belajar. Iman. Okey. Iman. Atas ni ihsan jugalah kan? Ya. Right. Ada jawapan lain tak? Selain daripada Irsyad dan juga Adib. Selain daripada jawapan Irsyad dan juga jawapan Adib. Oh, sorry, saya terlupa nak record lah. Okey. Okey, kita sentuh pasal akar ni. Pasal akar ni, okey. Akar ni datang daripada mana? Mesti daripada benih kan? Betul tak? Mesti daripada benih. Kalau benih ni sihat, dia akan menghasilkan akar-akar yang sihat. Mana mungkin akan ada batang yang sihat, ranting yang sihat, daun yang sihat, buah-buahan yang sihat sekiranya pada dasar dia ni, pada akar ni tak sihat. Betul tak? Betul tak? Kalau pokok lah. Kalau kita nak tanam pokok. Betul. So dalaman kita ni kena sihat dulu. Dalaman tu kena sihat dulu. Right? So jadi kesimpulannya, pokok pangkalnya kita punya keyakinan, kepercayaan tu mesti tertanam dalam diri kita dulu. Kepercayaan kita mesti kita tanam dulu. Kita ni alhamdulillah, syukur sangat-sangat kita dilahirkan dengan Islam. Kita dibesarkan dengan Islam dan kita berdoa siang dan malam supaya kita mati juga dalam keadaan Islam dan juga iman. Kan? So dalam kita ni, dalam roh kita ni, kepercayaan kita. Okey. Dalam bahasa Arabnya disebut sekejap tasdiqu bil qalbi, iqrar bil lisan wal amalu bil jawarih. Tasdiq bil qalbi, kita membenarkan dalam hati, kan?
Membenarkan dalam hati. Iqrar bil lisan, kita berikrar dengan lisan. Okey. Wal amalu bil jawarih, dan kita beramal dengan seluruh anggota badan. Tu maksud bagi apa tu? Siapa ingat? Siapa ingat maksud bagi apa tu? Maksud apa tu? Maksud iman. Nah, maksud iman Okey, so kat bawah ni iman. Irsyad Bukan. Ha, iman kita tu mesti kena yang paling utama sekali kepercayaan kita. Okey, taklid kita, akidah kita. Yang tu dulu. Barulah kita boleh amalkan syariah. Kita boleh amalkan syariah berpandukan kepada inilah rukun Islam ni. Ni rukun Islam ni. Okey, bila dua-dua ni cantik, Islam dan juga iman ni cantik, maka akan terhasillah ihsan dan juga akhlak baik. Akhlak yang baik, akhlak yang berbudi pekerti. Kita akan terhasillah satu disiplin diri yang baik. Tu cerminan kita. Okey, so kita masuk definisi Islam. Okey, dari sudut bahasa bermaksud selamat, sentosa, damai, sejahtera, suci, bersih, aman, taat. Berserah diri. Dari sudut istilah pula, patuh, tunduk, berserah diri kepada Allah dengan ikhlas untuk kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Tapi kalau kita sekolah dulu, cikgu kita cakap apa? Cikgu kita kata Islam ni adalah kepercayaan yang menyeluruh bahawasanya tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Jadi dan maksud bagi iman pula adalah apa dia? Tasdiq qalbi tadilah. Mengaku dengan lidah, ikrar dengan lisan dan beramal dengan seluruh anggota badan. Kalau saya suka susun iman dulu, kemudian Islam, kemudian baru ihsan. Kalau saya lah, tapi tak apa, sama saja. Alright. Kemudian dari sudut dan akidah pula adalah kepercayaan dan keyakinan kepada Allah sebagai Rabbul Jalil, dan Ilahi. Rabb dan Ilah ni kepada Tuhan lah, dan Muhammad sebagai pesuruh Allah. Syariah pula berkaitan dengan undang-undang, hukum-hukum untuk dilaksanakan bagi menjamin keselamatan manusia. Contoh, solat, puasa. Semua itulah yang berkaitan dengan rukun Islam tu syariah. Dan akhlak pula adalah sifat yang tertanam di dalam jiwa yang melahirkan perbuatan hasil daripada pancaran sanubari. Nampak tu? Bahasa tu. Pancaran sanubari. Daripada dalam diri kita bila mana akidah dan syariah tu berkesan. Maksud kata kita mengimplementasikan dengan cara yang baik. Akidah tanpa akhlak maka tidak akan bernilai. Akidah tanpa akhlak tidak akan bernilai. Seterusnya Islam adalah peraturan dan perundangan yang lengkap bagi mengatur kehidupan manusia serta menjadi dasar akhlak yang mulia yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Islam adalah kumpulan peraturan yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul yang terkandung di dalamnya peraturan yang berbentuk akidah, syariah, akhlak, muamalat dan segala berita yang disebut di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Inilah dia kombinasi tasawur Islam. Macam kita duk sebut kombinasi cara hidup Islam, tasawur Islam ni tak boleh lari daripada akhlak, syariah, akidah. Akidah, syariah dan juga akhlak. Iman, Islam dan juga ihsan. Sama seperti pokok tadi. Sama seperti pokok tadi. Tak boleh lari daripada 3 furuk ini, 3 cabang ini.
Seterusnya, mengenal pasti kepentingan dan faedah memahami konsep tasawur Islam. Okey, kepentingan dan faedah memahami konsep tasawur Islam. Ingatlah adik-adik sekalian, zaman sekarang ni semakin tua. Zaman kita ni dah semakin tua dan berubah-ubah. Okey, dari sudut cuacanya, okey, dari sudut um, bencana alamnya, kan. Petanda-petanda kecil memang semua dah ada. Okey, petanda kecil semua dah ada dah. Okey, petanda besar saja. Okey, boleh sebut kat saya Ustaz tak? Apakah petanda-petanda besar kiamat? Irsyad, petanda besar kiamat apa Irsyad? Irsyad? Matahari terbit sebelah barat. Betul. Selain daripada tu, Nazrul Fahmi. Nazrul, Muncul Imam Mahdi. muncul Imam Mahdi. Zafran, Kemunculan Dajjal. munculnya Dajjal. Kan. Kemudian Adib Omar, apa? Selain daripada tu, ingat berlakunya gempa bumi. gempa bumi. Gempa bumi lalu ni pun ada. Tulisan Al-Quran hilang daripada Oh, tulisan Al-Quran hilang daripada kalamnya. Mashaf kan? Masya Allah. Kan? Tadi siapa sebut tadi turunnya Imam Mahdi? Nazrul Fahmi kan? Ya. Okey. Turunnya Imam Mahdi. Okey, dalam kitab-kitab yang muktabar, dia kata Imam Mahdi ni, bila Imam Mahdi turun, okey, ke muka bumi ni, masa tu tak akan ada seorang pun orang yang susah. Semua akan hidup dalam aman, tenteram, tak ada orang yang susah, tak ada orang miskin langsung. Masa turunnya Imam Mahdi tu. Dan dalam kitab juga disebut antara tempoh Imam Mahdi memimpin bumi ni, memerintah dalam lingkungan 7 hingga 9. Dia ada banyak pandangan yang berbeza lah. 7 hingga 9 tahun. Ada pandangan-pandangan yang berbeza. Tapi ulama disebut dia ambil yang paling maksimum lah 9 tahun. Imam Mahdi akan memimpin muka bumi ni. Akan tetapi ingat adik-adik sekalian, tak ramai orang yang nak hidup dalam zaman Imam Mahdi tu. Tak ramai orang yang sanggup. Sebab apa? Sebab selepas munculnya Imam Mahdi, ingat akan munculnya, macam Zafran cakap tadi, muncul apa? Dajjal. Dajjal. Masa tu kita takut. Takutnya ya Allah. Takut kita ni. Macam saya sebut tadi ni lah, iman kita ni kan. Iman kita kan sentiasa berbolak-balik. Iman kita sentiasa berkurang, bertambah dan juga berkurang. Kita takut semasa turunnya Dajjal tu. Kan tak ramai orang yang berani nak mendepani dengan masa zaman pemerintahan Dajjal tu. Bacalah buku. Baca buku banyak-banyak. Kalau malah baca buku, tengoklah kamu sekarang ni kan dunia ilmu kan di hujung jari. Baca. Lah ni bukan masa untuk kita, saya cakap ni, saya pesan kat diri saya sendiri. Bukan masa untuk kita alpa lagi dengan hukum Allah. Bukan zaman kita uh, semakin meninggalkan hukum Allah kan. Peperangan dah ada sekarang ni. Peperangan dah ada. Kan orang kata memang dalam kitab-kitab pun sebut. Okey, antara petanda-petanda nak kiamat pun berlaku peperangan. Okey, banyak berlaku
peperangan di muka bumi ni lah. Kan? Kita tengok negara UAE, United, apa ni UAE, apa dia? Uh, Abu Dhabi, Dubai kan. Dekat sana. Negara Islam. Tapi sekarang ni apa yang dibawa masuk? Kerajaan dia membenarkan apa? Membenarkan kasino, membenarkan judi, banyak-banyak macam-macam. Sebelum ni tak ada. Sebelum ni bebas. Tapi sekarang ni kerajaan dah membenarkan. Kemudian membenarkan hidup sebumbung dengan orang yang lain jantina ni. Lain jantina. Yang ajnabi ni, yang bukan mahram. Takut tak? Subhanallah, siapa yang tak takut, tak tahu nak cakap lah. Kan takut sebab dunia sekarang ni, ya Allah. Saya cakap saya bebel ni sama macam saya bebel kat anak-anak saya lah. Kan, so saya bebel kat kamu pula. Supaya kita tak lupa. Supaya kita tak lupa. Anak-anak saya sama macam kamu juga. Anak saya yang sulung umur kalau ikut tahun ni 15 tahun dah. Okey, yang kedua dah ikut tahun dah 13 tahun. Dua-dua orang tu sama macam kamu. Okey, ada anasir-anasir luar juga yang mengacau. Contohnya apa? Game. Lara kan? Game apa? Game macam kamu duk main ni lah. Sampai saya selalu cakap, main boleh, tapi jangan terlalu fanatik. Jangan sampai terlalu ta'assub, sampai lupa, sampai solat hujung-hujung waktu. Mana? Bab solat ni pun kena jaga. Kalau tidak macam mana? Sebab kita solat ni adalah nak bezakan kita dengan orang bukan Islam. Alright. Kemudian itu dah. Itulah. Nama kata Nazilah tu, dia kalau bercakap dia payah berhenti. Okey, kepentingan dan faedah memahami konsep tasawuf Islam. Berpegang teguh pada segala ajaran yang terdapat dalam Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai panduan. Ingat, jadikan Al-Quran sebagai panduan. Saya sebut dah tadi pada awal-awal kelas tadi. Jadikan Al-Quran sebagai panduan. Sebab apa? Sebab apa? Sebab apa? Tu ada 3 kali sebab apa. Sebab di padang mahsyar nanti kita tak kenal siapa pun. Kita tak ada kawan. Keluarga kita pun kita tak kenal di padang mahsyar nanti. Tapi siapa yang akan jadi kawan kita? Al-Quran. Al-Quran yang akan jadi peneman kita. Al-Quran yang akan jadi kawan kita sekiranya pada waktu kita bernafas kat dunia ni, kita hidup kat dunia ni, kita mendekati Al-Quran. Kita sentiasa membaca Al-Quran. Kita sentiasa menjaga kehormatan kalam Allah. Hari-hari baca. Hari-hari baca. Setiap hari baca. Buka Quran. Baca satu pipi pun tak apa. Faham satu pipi? Satu muka lah. Bukan satu muka. Satu muka surat. Bukan satu pipi lah. Arwah abah saya dulu dengan mak saya sekarang selalu pesan. Malas macam mana, tak ada masa macam mana pun, mesti baca Al-Quran setiap hari. Satu pipi pun cukup memadai. Satu pipi, satu muka surat lah. Tu bahasa orang lama lah. Tak ada masa pun baca. Kena ada masa. Allah Ta'ala tak pernah berkira dengan kita. Okey, Allah Ta'ala tak pernah berkira dengan kita. Kita ni bernafas, guna oksigen Allah Ta'ala bagi pun percuma. Okey, menikmati semua rezeki, nikmat atas muka bumi ni pun percuma. Kan? Tapi kenapa kita berkira-kira dengan Allah Ta'ala? Kenapa kita berkira-kira sangat nak baca Al-Quran? Kan? So ingat. Seterusnya, redha dengan segala ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan sentiasa bertawakal dalam segala urusan. Ni qada dan juga qadar Allah. Ni qada dan juga qadar Allah. Kena sentiasa akur, sentiasa redha, sentiasa menerima ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Ujian Allah tu adalah dalam bentuk yang pelbagai-bagai. Allah rindu kat kita. Tu sebab Allah bagi ujian kat kita. Nak tengok kita ni sabar ke tak. Allah rindu kat kita. Allah sayang kat kita. Kita nak tengok setiap kali kita menerima ujian tu, kita bersyukur atau tidak. Kita mengeluh ke tidak.
Kan? Bila dilanda ujian, kita akan sentiasa ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah. Itu sebabnya. Nah, kemudian sentiasa berusaha untuk menjadi Muslim yang berjaya dan cemerlang dalam semua bidang. Dalam semua bidang. Fid dunya wal akhirah. Nah, di dunia dan juga di akhirat. Bukan berjaya di dunia sahaja. Kita selalu baca, kita selalu dengar untuk guru kita, ustaz-ustaz, ustazah kita. Kita selalu dengar ceramah-ceramah kan, selalu kan, ustaz-ustaz selalu cakap, kalau kita kejar akhirat, kita akan dapat dunia. Tapi kalau kita kejar dunia saja, akhirat kita akan tertinggal kat belakang lah. Bahayalah. Sedangkan akhirat tu adalah dunia kita abadi selama-lamanya. So kita kena pentingkan akhirat dulu. Bila kita kejar akhirat ni, insya-Allah dunia akan cemerlang juga. Seterusnya sentiasa mengharapkan keredaan Allah untuk keselamatan hidup di dunia dan juga di akhirat. Kena percaya benda tu. Okey. Yang paling penting adalah bab solat. Solat jangan tinggal sebab apa? Di mizan nanti, okey, mahsyar nanti masa kita di amalan kita ditimbang nanti, malaikat akan kutip amalan solat kita macam kita kutip objek, okey, mouse. Kutip mouse ni, kutip. Seolah-olah malaikat mengutip objek. Ambil objek ni timbang, ambil objek ni timbang. Seolah-olah macam tu. Kutip apa ya dulu? Solat dulu. Kena kutip solat dulu, kutip solat, ambil kutip, barulah amalan-amalan baik yang lain. That's why lah solat tu sangat penting. Kan Aimanuddin kan, solat itu adalah tiang agama. Seterusnya mengenali ciri-ciri kesempurnaan Islam. Okey, mengenali ciri-ciri kesempurnaan Islam. Sekejap. Okey. Kemudian kita tengok ciri-ciri kesempurnaan Islam. Okey, sebelum tu boleh faham tak? Yang kat atas ni boleh cover. Tu basic sajalah. Macam introduction juga. Okey, kita nak tengok satu persatu ciri-ciri kesempurnaan Islam yang mana Islam ni bersifat Rabbaniyah. Yang pertama adalah bersifat Rabbaniyah. Yang kedua adalah bersifat alamiah, sejagat. Okey, bersifat kekal. Rabbaniyah. Seluruh alam, peraturan serta sistem yang terkandung dalam Islam merupakan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada satu pun dalam ajaran Islam yang direka dan digubat oleh manusia. Betul? Kan? Peredaran bumi mengalir kemudian kitaran siang dan malam, semua tu dicipta oleh pencipta. Kita tak boleh buat. Kita memang tak akan boleh buat. Tak tercapai di akal. Okey, ada baca tak satu artikel yang yang negara China cuba nak buat cahaya 7 kali ganda panas daripada cahaya matahari. Baca tak? Siapa ada baca?
Baca dah artikel tu. Ada baca. Ha? Ada baca. Ha. Lepas tu jadi ke? Jadi ke tak? Lady. Dahsyat sangat tu nak buat tu. Okey. Kemudian Islam ni bersifat alamiah. Sejagat. Dalam Islam manusia adalah sama. Okey, tidak ada beza. Islam diturunkan untuk seluruh umat manusia. Okey, tidak pernah mengukur kaya atau miskin, hitam ke putih ke. Darjat dan sebagainya tidak ada. Tidak ada perbezaan. Okey, bersifat sejagat. Pendekatan Islam bersifat sejagat dan melarang wujudnya jurang yang disebabkan oleh warna kulit, bangsa atau negara. That's why lah Islam ni ada di mana-mana sahaja, dan Islam ni orang kata apa, tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Kemudian bersifat kekal sampai ke akhirat nanti. Okey, sepanjang zaman, dan ada kesinambungan. Okey, ada kesinambungannya Ustaz, daripada Adam sampailah kita sekarang ni. Okey, Nabi Adam sehinggalah sampai kita ni. Kemudian bersifat syumul. Okey, lengkap. Satu sistem yang syumul atau lengkap yang mencakupi semua urusan hidup. Okey. Seterusnya bersifat kemanusiaan, yang mana Islam bersifat kemanusiaan sejagat kerana ia diturunkan oleh Allah untuk seluruh manusia dan rahmat. Saya COVID ni saya tak boleh bercakap laju-laju, jadi tak lepas. Kemudian seluruh manusia dan rahmat Allah kepada mereka sepanjang zaman di semua tempat. Okey, maksud kata Allah memberikan rezeki kepada kita ni tidak mengira siapa-siapa. Semua Allah kurniakan rezeki yang sama sahaja. Okey, semua start daripada kita ditiupkan roh, Allah dah tentukan. Dah tentu dah. Okey, ada rezeki kita. Kemudian dari sudut keadilan mutlak. Okey, keadilan bermaksud meletakkan sesuatu pada tempatnya menurut hitungan sebenarnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa disebut keadilan mutlak? Sebabnya that's why lah ada syurga dan juga neraka. Okey, siapa yang buat baik maka ganjaran baik. Maka dan siapa yang berbuat jahat maka ganjarannya tak baiklah. Tu keadilan. Seterusnya menerangkan pengertian iman dan pembahagian iman. Okey, definisi iman, percaya, yakin dan membenarkan ni kita dah tengok dah awal-awal tadi. Dari sudut syarak, kepercayaan yang terbit daripada hati seseorang. Okey. Tasdik bil qalbi, mempercayai dengan penuh keyakinan bahawa apa yang dibawa oleh Rasulullah adalah benar dan datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian menurut Imam Ghazali ni menurut Imam Ghazali, pengakuan dengan lidah yang saya sebut tadi, okey, membenarkan pengakuan itu dengan hati, kita tasdik qalbi, pengakuan dengan lidah, iqrar bil lisan, dan mengamalkan dengan seluruh anggota badan. Wal amalu bil jawarih. Okey. Mari kita tengok peringkat iman. Kita boleh bayangkan kat mana iman kita sebenarnya. Okey, ni adalah peringkat iman. Okey, peringkat iman. Ingat iman manusia ni sentiasa berkurang dan sentiasa bertambah. Iman para malaikat dan para nabi tidak pernah berkurang, okey, malah akan sentiasa bertambah. Right. Ini adalah iman yang pertama. Okey, iman yang pertama adalah iman hakikat. Iman hakikat ni adalah peringkat iman yang paling tinggi dan sempurna. Okey, hidup semata-mata untuk Allah dan Rasul dan hari akhirat. Iman para siapa ni? Iman para nabi dan rasul. Okey, itu adalah iman hakikat. Iman hak adalah iman bagi seseorang yang mencapai iman hak, mata hatinya hanya melihat Allah. Setiap kali dia melihat kejadian,
hati dan fikirannya hanya tertumpu kepada Allah sahaja. Tu iman hak. Nah, kita ke, kamu ke, siapa ke, tepuk dada tanya iman kita lah kat mana. Okey, kemudian iman a'yan. Iman a'yan adalah hasil daripada latihan yang bersungguh-sungguh, dia usaha untuk cari ilmu, cari iman. Okey, orang yang beriman ilmu akan meningkat kepada iman a'yan. Okey, maksud kata dia mencari ilmu, sentiasa mencari ilmu, sentiasa mencari ilmu. Okey, itu adalah iman a'yan. Kemudian iman ilmu adalah iman yang berdasarkan ilmu. Seseorang yang telah mempelajari tentang Allah, malaikat, kitab, nabi, hari kiamat dan lain-lain yang diwajibkan mengimaninya. Dia sentiasa mencari. Kemudian iman taklid ni adalah iman ikut-ikutan. Kenapa semayang? Sebab tu depa semayang. Kenapa puasa? Sebab mak suruh puasa. Kan? Kenapa pi solat jemaah? Pi solat Jumaat? Sebab ayah suruh. Ni iman taklid muqallid orang panggil. Iman taklid muqallid ni iman ikut-ikutan. Orang yang beriman dengan semua rukun iman tapi hanya ikut-ikutan sahaja. Dia tak tahu pun, tak dalil, dia tak tahu pun bahawasanya apa yang dibuat tu sebenarnya memang disuruh oleh Allah ataupun kewajipan bagi setiap manusia. Jangan kita jangan ikut iman taklid muqallid ni. Kan? Jangan jadi iman taklid muqallid. Baiknya iman a'yan dan ke atas. Baiknya iman ilmu pun boleh. Tapi iman ilmu ni bahaya juga sebabnya dia boleh terdorong kiri ke kanan. Maksud kata dia boleh terpedaya. Bila orang tarik kiri, dia ikut kiri. Tarik kanan, dia ikut kanan. So, kita better daripada iman a'yan sampai ke atas ni dah. So, orang yang beriman tidak berada dalam peringkat iman yang sama, iaitu berbeza-beza tingkatnya. Al-Quran telah mengemukakan tingkat atau kelompok orang-orang yang beriman. So kita tak tanya diri kita, iman kita tahap mana sekarang ni. Seterusnya, mengenal pasti kaedah menjaga dan mempertingkatkan iman. Mana part rukun iman tu kat mana? Belum sampai. Okey, seterusnya amalan-amalan yang boleh meningkatkan iman. Banyak benda sebenarnya. Banyak amalan yang boleh kita tingkatkan amalan kita. Okey, yang pertama mendalami ilmu agama ni. Kamu duduk dalam kelas ni, belajar agama lah ni. Okey, solat sunat. Siapa pagi ni subuh, sebelum subuh solat sunat subuh? Cepat. Siapa sebelum solat subuh dia solat sunat 2 rakaat? Kah, cepat. Ada tak? Ada ke? Ataupun solat duha lah. Siapa buat solat duha hari ni? Ah, Zafran, solat duha tak hari ni? Oh, hilang lah. Zafran, hilang pula. Adib Omar, Ya puan. solat duha tak hari ni? Belum. Oh, nak habis dah duha. Siapa buat? Irsyad buat, Irsyad. Tak pun. Baiklah, kita buat apa ni, nah. Kita buat mudah je, 2 rakaat je. Tak sampai 5 minit. Kemudian kita berapa ni? Bersedekah. Berzikir. Okey, berzikir ni sangat penting. Kenapa saya cakap sangat penting? Sangat bagusnya zikir ni sebab apa? Kita ni Allah bagi, saya nak bagi ilmu kat kamu ni. Kita ni sebenarnya adalah haiwan. Jangan marah saya. Apa ni puan cakap kita ni haiwan tak? Ini dengar baik. Okey, dalam bahasa mantik, al-hayawanu ada 2.
Okey. Saya tulis bahasa ni ya. Al-hayawan. Al-hayawan ni ada 2 jenis, iaitu natiq, okey, dengan ghairu natiq. Natiq dengan ghairu natiq. Okey. Haiwan yang berakal, natiq ni yang berakal. Ni haiwan ghairu natiq ni haiwan yang tidak berakal. Kita ni kategori ni. Kita ni kategori ni. Al-hayawanun natiq. Kejadian yang ada akal. Kejadian yang ada akal. Ingat, kalau kita ni dikurniakan akal, Allah dah sebut dalam Quran, manusia ni adalah sebaik-baik kejadian. Manusia ni adalah sebaik-baik kejadian. Apa? Sebab dikurniakan akal. Kan? You all bayangkan. Al-hayawanu ghairu natiq ni kejadian yang tak ada akal ni, pokok, binatang, batu-batu yang tak ada akal, semua berzikir pada Allah. Kesemuanya berzikir pada Allah. Kita yang ada akal ni kenapa susah sangat nak berzikir? Kita ni kalau nampak pasir tengah berzikir, memang lari di tampukang kita, tak cukup tanah kita nak lari. Kan? Rumput yang kita pijak tu sebenarnya, rumput tu berzikir pada Allah. Semut berzikir, semua binatang-binatang semua berzikir pada Allah. Cumanya kita tak faham saja. Kita tak faham, kita boleh nampak. Ni duduk sebelah pokok, tiba-tiba dengar pokok berzikir, mau cabut lari kan. Orang tu yang tak ada akal tu. Kita yang ada akal ni kena sentiasa berzikir pada Allah SWT. Sebab apa? Sebab nak jaga iman kita. Okey, nak tingkatkan iman kita. Nak polish iman kita, nak polish hati kita. Sebab apa? Dengan zikir nanti, okey, seolah-olah kita bercucuk tanam dekat syurga. Kita tanam pokok dekat syurga supaya akan menjadi tempat teduhan kita di sana nanti. Benda simple saja kan. Okey, benda simple saja. Cuba beli yang ni, yang alat zikir ni. Kan. Letak dekat jari kita. Cuba kita zikirlah. Takutlah puan saat lagi orang cakap nak menunjuk. Tu payah tu kita ni kan. Kita ni kata Allah, duk fikir orang je. Sedangkan yang kita buat tu sebenarnya untuk diri kita, bukan untuk orang lain pun. Kan? Pasang alat zikir dekat jari ni, berzikir. Duduk saja masa, berzikir. Kalau tak mau, kalau malu nak pakai ni, takut kata orang, kita menunjuk ke orang ke, takut riak ke apa, sebut dalam hati, berzikir. Sekejap je. Kan? Sekejap je. Tak ada masalah. Dalam setengah jam boleh beribu-ribu zikir. Zikir apa puan? Zikir lah Allahu Akbar, Alhamdulillah. Ikutlah kita hak mana kita boleh buat. Kita boleh ingat, zikir. Seterusnya melihat kebesaran dan ciptaan Allah. Okey, sebab apa? Sebab kita ni orang yang berakal, kita tengok kejadian Allah ni, maksud kata kita boleh berfikir betapa besarnya rahmat Allah. Okey, besarnya nikmat Allah. Kemudian seterusnya memperbanyakkan amal-amal soleh. Lagi apa dia lagi? Tolong cerita kat saya, Ustaz. Benda apa lagi amalan yang boleh meningkatkan iman selain daripada yang dalam bulatan ni? Selain daripada yang dalam bulatan ni, benda apa yang boleh meningkatkan iman kita? Okey, seorang-seorang sebut. Seorang-seorang sebut. Saya nak sebut siapa ya? Bermula dengan Adib Omar. Okey, Adib. Apa benda lagi amalan yang boleh meningkatkan iman kita? Ya? Membaca Al-Quran. Baca Al-Quran. Syafiq Syahmi? Membaca buku-buku Islam. Yang berkaitan dengan ilmiah lah. Okey. Alia Kristina? Ikut ceramah kat masjid. Ikut ceramah kat masjid. Tak kira lah Puasa masjid. sunat puan. Siapa tu?
Awal lagi sebut. Takut Zafran, orang Zafran. Zafran. Okey, Firial Humaira. Banyak berdoa dan berzikir. Doa. Hairul Adib. Oh. Okey, Iman Nur Hakim. Tak dengar lagi suara Iman Hakim. Iman? Mengamalkan amalan sunnah. Amalkan amalan sunnah. Contoh? Makan pakai 3 jari. Makan pakai 3 jari. Makan apa tu? Nasi. Janganlah makan nasi 3 jari. Matilah kita. Jenuh lah sehari semalam. Tak habis lagi seminggan. Betul ke? Lupa lah. Nabi makan roti. Nabi Muhammad makan 3 jari ni. Dia makan roti. Dia takkan nasi je kita. Makan kurma. Kita makan nasi 3 jari ni. Kalau saya mau sehari pun nak habis pinggan. Lambat nak habis. Makan nasi lah. Makan makan roti 3 jari tu sunnah tu. Nabi Muhammad dulu makan roti, ambil kurma kan. Okey, boleh faham Iman? Boleh. Irsyad. Berkumpul dengan orang soleh. Ya, apa dia? Berkumpul dengan orang soleh. Mendekati orang-orang yang soleh. Fakrus Suyuf. Fakrus Suyuf. Membantu orang yang dalam kesusahan. Nazrul Fahmi. Banyak ingat kematian. Bagus. Nana, banyak ingat kematian supaya kita sentiasa bermuhasabah diri. Nurul Najihah. Jangan melengah-lengahkan tanggungjawab dan kewajipan. Jangan apa dia sekali lagi mata saya terpandang kamu punya profil. Jangan melengah-lengahkan tanggungjawab dan kewajipan. Jangan lengah-lengahkan tanggungjawab dan kewajipan. Okey. Maksud kata kita kena peka lah tanggungjawab kita, kena amalkanlah apa yang kita kewajipan dalam diri kita ni kan. Maksud kata keseluruhan amalan lah. Amar makruf nahi mungkar ni. Betul tak? Syahruzman. Kita mesti bersikap tawaduk. Bersikap tawaduk. Kemudian Syarifah Nadra. Sentiasa memelihara aurat kita daripada pandangan orang yang bukan mahram. Ya Allah, Alhamdulillah. Betul itu. Aurat pun salah satu benda yang akan disoal juga suatu hari nanti. Aurat. Jaga pasal aurat. Kalau contohnya perempuan, satu body kita ni adalah fitnah. Satu body kita ni adalah fitnah. So bagaimana cara kita untuk elakkan fitnah tu adalah dengan menutup aurat dengan sempurna. Okey, menutup aurat dengan sempurna. Tu memang satu kewajipan lah kita menjaga yang perempuan yang menjaga aurat. Sangat-sangat penting. Alhamdulillah. Okey, seterusnya contoh amalan yang boleh melemahkan iman. Okey, berdusta. Sebab apa? Berdusta ni adalah amalan orang-orang apa dia? Amalan orang munafik. Kan? Sebab apa? Amalan munafik ni dia ciri-ciri orang munafik ni apa dia? Boleh sebut tak kat saya? Ciri-ciri orang munafik. Bila berjanji dia mungkiri. Bila dia berjanji dia mungkiri. Selain benda tu?
Ya, betul. Selain pada tu, Tidak Bila amanah. berkata dia berdusta. idza hadasa kadzaba kan. Bila dia berkata-kata dia berdusta. Wa iza tumina khana. Apabila dia diberi amanah, dia khianat. Wa iza tumina khana kan. Bila dia diberi amanah, dia khianat. Kan. Kemudian berjanji dia tak tepati. Macam itulah. Tu antara orang-orang yang orang-orang munafik. Kita jangan jangan sesekali ikut ciri-ciri munafik ni. Kemudian hadir majlis maksiat. Orang dalam kelas ni ada ke yang kaki cucuk langit ada ke? Kaki cucuk langit ada ke dalam kelas ni? Ada, semua baik. Takkan nak ngaku kan? Tapi kalau ada pun harap tu zaman sekarang ni berubah lah. Ada, student saya ramai. Student saya ramai yang geng-geng yang kategori cucuk langit ni. Yang penuh maksiat dan mengaku dekat saya sendiri. Bukan saya tak mengaibkan siapa-siapa, tapi saya nak share kamu. Dia kata hidup dia terlalu sepi sebab broken family. So dia memang ikut kawan-kawan yang lain. Memang pergi masuk disco dan sebagainya dan buat benda-benda yang saya tak boleh cerita lah. Tak boleh cerita. Lelaki pun ada, perempuan pun ada. Kan. So saya polish dia, saya nasihat dia. Takkan sampai bila-bila nak ikut perangai ni. Sampai bila-bila nak buat perangai yang tak senonoh tu kan. Sampai bila lagi nak hidup dengan kemungkaran. Sampai bila nak ikut kawan yang tak bawa kita ke syurga. Kan. So Alhamdulillah sekarang ni jadi manusia yang baik lah. So saya harap siapa yang ada dalam ni minta tolong sangat-sangat. Kalau ada dekat kelas semua baik-baik lah kan. Jangan buatlah benda-benda yang tak baik tu. Tinggalkan solat. Okey, tinggalkan solat. Macam saya sebut tadi. Solat ni adalah objek yang pertama yang akan dikutip di mizan nanti. Sebelum kita melangkah titian siratal mustaqim. Okey, titian siratal mustaqim ni ambil rambut kamu belah 7. Saya tak tahulah macam mana kan. Rambut kita ni rasa macam nipis, terbayang dah. Okey, belah pula 7. 1/7 daripada rambut kita ni dia punya laluan titian siratal mustaqim tu. Kemudian hiburan yang melampau. Ni dahsyat ni. Bukan dekat mana-mana, dekat Malaysia kita ni. Kan, dekat Malaysia kita ni. Saya tak tahu nak cakap macam mana. Kan? Pukul 6 sampai 7 ada drama. Sat lagi 7.30 sampai ni bila nak solat? Kan kalau kita ni sampai tengok TV sampai melampau-melampau. Sekarang ni orang tak layan TV sangat lah orang kata. Ni pula media sosial pula. Bila duduk mengadap Facebook, IG, Twitter, ada apa lagi? Macam-macam tu susah nak berhenti pula. Game dan sebagainya. Ni hiburan yang melampau. Kemudian berkhayal. Berkhayal lah. Bila kita tengok benda-benda dekat media sosial ni, dekat internet daripada sumber-sumber yang pelbagai ni, mulalah kita nak berkhayal benda-benda yang tak baik. Kemudian boleh merangsang nafsu ni. Merangsang nafsu juga boleh melemahkan iman kita. Okey, na'udzubillah, dan kita harap benda ni kita elaklah benda ni kan. Okey, kemudian punca kita kurang iman, punca kita boleh buat benda-benda yang tak elok ni sebab apa? Sebab kita ikut nafsu, ingkar perintah Allah. Okey, hubbud dunya, cintakan dunia. Okey, kita hanya cintakan dunia, kita tak fikir ada akhirat, kita tak fikir hukum hakam. Tidak menjaga panca indera. Kita biarkan mata kita melihat benda-benda yang tak elok. Kita biarkan telinga kita mendengar benda-benda yang tak elok. Biarkan anggota badan kita buat sesuatu benda yang tak elok. Hedonism ni samalah macam hubun dunia ni juga. Okey, mementingkan keseronokan, hedonism ni. Okey, seterusnya berkawan dengan
ahli fasik dan juga ahli maksiat. Ingat tak? Berkawan dengan orang-orang yang fasik, orang-orang yang sesat, orang-orang yang tak ikut ajaran Islam. Okey, seterusnya ihsan dan juga permasalahan ihsan. Kebaikan atau perbuatan yang baik yang dilakukan oleh manusia di muka bumi ini hasil gabungan akal, hati, perbuatan dan juga percakapan. Jadi ihsan ni bermaksud ibadah manusia terhadap Allah seolah-olah dia melihat Allah. Okey, kita nak buat apa-apa saja benda, tak kira lah benda baik ke benda jahat, kita kena fikir sebenarnya siapa yang pandang aku sekarang ni, siapa yang lihat aku. Kalau lah kita nampak malaikat sedang melihat kita buat satu benda tu, rasa tak berani dah kita nak buat benda jahat. Okey, tak berani nak buat jahat. Kalau lah kita nampak malaikat sedang menulis kita ketika kita sedang qiyam untuk solat, rasanya kita tak akan buat sambil lewa je buat solat. Nah. Sebab apa? Sebab Allah sedang memandang kita. Kemudian berdasarkan hadis daripada Umar bin Khattab bermaksud khabarkanlah kepadaku tentang ihsan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ihsan itu ialah bahawa engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Tetapi jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihat engkau. Kan? Kita memang tak nampak, tapi sesungguhnya Allah nampak apa yang kita buat. Okey, jadi ihsan terbagi kepada dua, iaitu ihsan kepada Allah dan juga ihsan kepada makhluk. Ihsan kepada Allah ni kita menunjukkan sifat kita sayang kepada Allah. Ihsan kepada Allah kita menunjuk kita tunjuk bahawa kita berterima kasih kepada Allah. Nah, kita berterima kasih kepada Allah. Tanda syukur kita berterima kasih kepada Allah. Kita buat apa yang Allah yang suruh. Kita tinggal apa yang Allah larang. Ihsan sama makhluk ni maksudnya kita menunjukkan sifat simpati kita, empati kita kepada makhluk Allah yang lain lah. Tak kira lah siapa-siapa. Kedua ibu bapa, keluarga, jiran, tetangga, orang lain dan juga binatang juga. Okey, jadi secara umumnya ihsan boleh dibahagikan kepada beberapa bentuk, iaitu ihsan dengan pengertian muraqabatullah. Okey, muraqabatullah iaitu sentiasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ihsan dengan pengertian berbakti kepada Allah, ihsan kepada umat Islam dengan cara memperkukuhkan hubungan ukhuwah. Okey, silaturrahim. Okey, kerana apa? Kerana Allah Taala. Ihsan kepada semua makhluk dengan maksud hubungan baik bersama mereka. Ihsan dengan pengertian melakukan sesuatu tugasan dengan penuh tekun dan juga bersungguh-sungguh. Okey, jadi kita ni kenalah berusaha menjadi Muslim yang sebenar. Islam itu indah sekiranya dijadikan sebagai cara hidup. Itu kesimpulan yang kita boleh buat. Okey, so siapa ada nak respon apa-apa? Siapa ada nak kongsi apa-apa pengalaman dia? Okey, siapa nak cerita pasal kisah hidup dia? Bukan kisah hidup dia lah, maksudnya siapa nak share, siapa nak respon berkenaan dengan tajuk kita hari ni? Siapa nak respon? Dulu saya belajar dekat UTM Skudai, saya kawan dengan semua orang. Saya section dekat fakulti pendidikan tu saya duduk dengan orang Chinese, saya duduk dengan India, saya tak kisah. Saya fleksibel. Sampailah satu saat kawan saya tu Chinese sekarang ni dalam peluk Islam. Dulu nama dia Fang. Orang dia panggil Fang, Phang kan. Fang. Saya tak ingat nama Cina dia, tapi saya duk panggil Fang macam tu lah. Sekarang ni nama dia Fatin Aliyah Fang. Fatin Aliyah Fang. Lama dah, masa saya duduk kat UTM dulu lagi. Okay, dia dah peluk, dia dah peluk agama Islam. Dia tanya saya, Nazila, you ada boyfriend ke? Dia tanya. Saya kata, ada. Padahal tak ada pun. Kan? Dia tanya, ada. Ada. Macam mana you ada jumpa dia ke? Oh, ada jumpa. Bila? Dia tanya bila. Saya kata satu hari saya jumpa dia 5 kali. Dia kata banyaknya. Banyaknya tak boring ke? Dia kata. Jumpa sampai 5 kali sehari. Bila you jumpa? Lepas tu saya cakap saya jumpa waktu pukul 6 pagi saya jumpa. Kan?
Pukul 2 petang saya jumpa, pukul 5 petang saya jumpa, pukul 7.30 sampai pukul 8 saya jumpa. Lepas tu malam-malam pun saya jumpa, pukul 9, 10 saya jumpa. Saya cakap, kan kadang-kadang tu lewat-lewat malam pun saya jumpa. Dia dah terkejut, dia kata, "Oh, tak sangka." Dia cakap tak sangka. "Oh, jumpa hari-hari macam tu," dia kata kan. "Jumpa kat mana? Jumpa kat mana?" Dia tanya. Saya kata, "Ikut saya lah, kadang-kadang jumpa dalam bilik." So masa tu muka dia dah lain tau. Muka dia kata, dia dah lain muka. Sebenarnya saya nak explain kat dia, saya jumpa dengan kekasih saya ni Allah Ta'ala lah kan. Kita jumpa dengan orang yang kita sayang. Kan. Secara persendirian je, tak ada bersemuka pun. Saya nak cerita kita solat 5 waktu tu. Muka dia dah lain. Sampailah saya explain kat dia, taklah. Sebenarnya saya solat, saya jumpa dengan kekasih saya tu orang yang ciptakan saya. Okey, Tuhan saya, Allah Ta'ala saya sebut. Oh, dia kata, buat saya terkejut lah, dia kata kan. Saya ingat you jumpa dalam bilik kan. Dah lah you duduk kat college, tak takut ke nanti kantoi, dia kata. Saya tak terfikir sampai macam tu. Dan saya memang saya rasa dia akan fikir saya ni seorang yang sangat jahat, yang tak baik. Tapi bila mana saya explain kat dia, macam tu macam ni, so dia semakin seronok nak jumpa saya, semakin seronok tanya pasal Isra' Mi'raj semua dia tanya. Kan dia tanya pasal Isra' Mi'raj, sampai dia tanya pasal apa ni? Bulan-bulan kebesaran Islam ni semua dia tanya. Dia faham. Satu hari tu dia cuba untuk bangun malam nisfu Sya'ban. Kan. Dia baca. Dia lalu sebab fakulti pendidikan dekat UTM tu dia akan nak pergi daripada fakulti pendidikan nak pergi ke library, dia kena lalu masjid. Masjid apa ni? MSI masuk Sultan Ismail kan. Masjid Sultan Ismail kena melalui masjid tu baru akan sampai library. So dalam koridor, masa jalan-jalan koridor nak ke library tu ada macam board, kita panggil apa? Papan kenyataan kan. So papan kenyataan tu adalah dinyatakan pasal malam nisfu Sya'ban dan sebagainya. Kebetulan memang bulan tu bulan nisfu Sya'ban. So dia adalah dalam artikel tu tulis apa yang perlu kita buat sebagai seorang Muslim ni malam nisfu Sya'ban ni, macam mana cara, apa amalan-amalan yang kita kena buat malam tu, yang digalakkan buat. Yalah, macam biasalah, bangun sepertiga malam, okey. Sucikan diri, ambil wuduk dan sebagainya. Malam tu dia bangun, dia ambil wuduk. Lepas tu saya tanya, you buat macam mana? Sebab dia cerita balik kat saya esokkan hari tu, malam tadi I buat nisfu Sya'ban, dia kata. Nisfu Sya'ban dia sebut, dia buat. Kan. Saya kata, you buat macam mana? Apa yang you buat? Dia ceritalah, saya pergi ambil air semayang, dia kata. Kolej saya dengan kolej dia lain. Saya kolej Tuanku Chester. Dia kolej lain jauh juga. So dia kata saya pergi toilet, saya basuh kepala lah. Macam mana you basuh kepala? Saya buka paip, saya letak kepala saya, air saya basuh kepala, dia kata. Tu cara dia nak ambil wuduk, dia tak tahu pun. Lepas tu dia kata, saya baca, dia kata sujud. Dia kata sujud, lepas tu boleh minta je apa yang kita nak. Sujud tu maksudnya kita bangun sepertiga malam, buat solat lah kan. Solat tahajud, solat hajat dan sebagainya. Tahajud lah. Dia kata saya sujud, saya minta dia kata. Masa tu dia bagi tahu kat saya ada satu kedamaian yang dia rasa. Lepas tu baru dia usaha untuk peluk Islam. Fatin Alifah. You all boleh Google Fatin Alifah sekarang ni. Sebab masa tu saya degree, dia dah master. Dia dah master masa tu. Dia memang best student. Dan UTM tanggung dia untuk pergi belajar dekat luar negara, US. So balik, dia ada kontrak dengan UTM, dia kena mengajar dekat UTM. Sekarang ni pun masih di UTM. You all cari Dr. Profesor Madya Dr. Fatin Alifah. Dia balik, dia kahwin dengan orang non-Muslim juga, India.
orang non-Muslim juga India. Masih lagi dan selalu ada dalam siaran televisyen. Tu kawan saya lah tu. Siapa rajin buka Fatin Alif Fang tu, tu member saya. So kita ni sebenarnya kesimpulan saya cerita pengalaman saya dan pengalaman kawan saya tadi ni Fatin Alia Fang tu, sebenarnya benda tu, kedamaian tu kita kena cari, kita kena polis sendiri. Begitu juga dengan iman. Iman kita ni kita kena cari, kita kena polis sendiri, kita kena tingkatkan dari hari ke hari. Kan dari ke hari kita kena ada usaha untuk tingkatkan iman kita. Bukan kita saja duduk saja buat tak tahu. Harap orang saja, harap masuk kelas saja tak boleh. Kita sendiri yang kena ada inisiatif untuk tingkatkan amalan kita. Ingat adik-adikku sekalian, zaman semakin tua. Okey, dunia kita semakin tua. Kita kena sentiasa bersedia untuk alam abadi. Kan? Kita kena bersedia untuk alam abadi. Sebab kita tak tahu bila Allah akan tarik nyawa kita. Okey, kita tak tahu. Saya cukup takut. Bukan takut mati, tapi takut amalan tidak diterima. Itu yang paling takut sekali. That's why kita kena sentiasa hari-hari kita kena upgrade amalan kita. Upgrade amalan kita. Kalau kita rasa, solat aku ni tak apa nak khusyuk lagi ni. Kan? Anak-anak duk beriuh kat luar ni pun duk dengar lagi. Tu tak apa nak khusyuk lah tu. So kena improve lagi. Kan? Kena improve lagi. Duk tengah solat ada orang panggil pun dengar, tu tak khusyuk tak mana lah tu. Kan? Kena improve lagi. Sentiasa kena improve. Sebab apa? Sebab kita takut bila malaikat Israel tarik nyawa kita nanti, kita mati dalam keadaan yang amalan kita tidak diterima. Na'udzubillah min zalik. Kita tak mau lah macam tu kan. So mudah-mudahan kita semua ni menjadi ahli syurga, insyaAllah. So ada soalan nak tanya? Senyap terus. Tak ada pun. Ada pun. Tak ada. Tak ada pun. Okey. So saya harap kelas ni yang 13 orang ni ready untuk ni apa tu video. Saya share video daripada kumpulan kamu yang tahun yang saya tak ingat lah tahun bila yang ada masa saya mengajak dulu sesi Disember dulu saya tunjuk. Sekejap. Go. Oh,
Okey, cuba tengok ni. Sekejap Okey, tengok ni. Okey. So ada lafaz niat, ada takbiratul ihram. Okey. So ada bacaan iftitah. Ya, baca surah Al-Fatihah. Kemudian okey. Daripada bacaan surah terus buat doa kunut. Okey. Lepas doa kunut terus duduk. Okey. Baca tahiyat akhir. Okey, boleh nampak? Puan. Ya. Tak nampak. Hah, tak Dia nampak? dekat tempat yang create punya tu lagi. Video tak nampak ah? Tak nampak. Sat. Ni tak nampak ni? Nampak? Ni saya tengah play video ni. Tak nampak. Alamak. Sekejap saya ni balik. Ni, nampak? Nampak Puan. Ni. Dia lafaz niat, dia takbiratul ihram, dia baca doa iftitah, dia baca Al-Fatihah, dia baca 2 surah. Dia baca surah. Lepas baca surah, okey. Lepas tu dia terus buat doa kunut. Okey? So lepas baca doa kunut, dia terus duduk di antara 2 sujud. Duduk tahiyat akhir. Okey. Faham? Faham tak? Faham Puan. So video kamu ada konten yang macam tu lah. Dia baca dari jauh tu ke puan? Dengar? Tu sebab saya kata kamu kena pandai setting kamu punya kamera supaya saya nampak pergerakan dan saya dengar bacaan. Saya tak Baik puan. macam tadi pun dah memadai dah sebenarnya. Saya dah nampak pergerakan dan saya dengar bacaan tu. So tak ada masalah lah. Macam tu lah. Ada juga yang letak daripada depan-depan, kamera letak depan. Macam tadi dia letak daripada sisi kan, macam sisi ke. Dia tak letak betul-betul depan dia kan, kamera kan. Dia letak kat sisi. So, terpulanglah ikut kreativiti kamu masing-masing lah. Yang perempuan, pastikan pakai pakaian solat yang betul lah. Okay? So dah boleh start record video sebabnya minggu depan dah kena submit tu. Minggu yang kedua dah kena submit video tu. So buat daripada sekarang. Yang lagi satu tu macam mana puan? Yang satu tak apa, nanti tunggu arahan dulu. Okay, tunggu arahan. Baik puan. Tunggu sidos saya sihat dulu sebab saya nak kena create save my choice dalam sidos dulu. Okay nah? Ada Baik, soalan puan. nak tanya? Ada soalan nak tanya pasal topik pengajaran kita hari ni dan juga apa-apa sajalah kalau nak tanya boleh tanya. Tak ada ke? Tak ada puan. Alright, kalau tak ada kita tamatkan kelas jam 1.03 petang. Kita jumpa pula minggu depan. Okay, Assalamualaikum. Jumpa lagi. Waalaikumsalam. Terima kasih puan. Terima kasih puan. Terima kasih puan. Terima kasih Puan. Sama.